masalah masyarakat desa ni masih banyak. Saudara Datuk Seri Zahid sebut tentang kemiskinan tegar. Dan walaupun ada agensi-agensi lain, kementerian ini sangat penting, termasuk JAKWA, KEMAS, untuk mendapat maklumat yang tepat dari kalangan yang dianggap kemiskinan tegar, kerana kita kata tahun ini 2023 kita mesti noktahkan jumlah kemiskinan tegar, termasuk di Negeri Sembilan ini. Maknanya ya, ini ada orang kata tidak praktikal. Berapa jumlah? 130,000 keluarga. Sekarang ini sudah cecah 50-60% yang masuk, yang telah mendapat jumlah yang kita rasa melepaskan dia daripada kemiskinan tegar. Jadi keseluruhan jentera kerajaan mestilah buat ke arah itu. Kalau tidak, kita hanya bincang high speed railway, ECRL, projek mega Twin Tower, Kota Baru, Putrajaya. Tapi yang miskin beli susu anak pun tak cukup, ya, beli pakaian sekolah pun tak cukup wang. Itu yang kita berikan keutamaan, saudara. Dan saya percaya insya-Allah dengan sokongan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini, kementerian yang sangat penting dan strategik yang dapat menyantuni rakyat majoriti orang Melayu untuk dibantu di mana yang perlu, termasuk kelompok-kelompok kecil miskin Cina, India, orang asli itu di pedalaman Sabah Sarawak. Saya tidak fikir ini harus jadi masalah sekiranya semua jentera itu dapat kita kumpulkan. Dan ini sebabnya kita mahu saudara-saudara, terutama di Negeri Sembilan, melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, mengetahui program-programnya, dan bukan hanya menggunakan ruang politik untuk menyerang orang lain. Kita beri fakta dan melihat bagaimana penipuan-penipuan dilakukan. Jadi sebab itu saya percaya dengan rekod Kerajaan Negeri Sembilan, kerana ini pilihan raya Negeri Sembilan tidak lama lagi. Saya percaya kita akan tetap bagi sokongan kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan supaya dapat meneruskan kerja ini. Kena tahu ini gabungan baru, dia kadang-kadang ambil masa sikit, dia geram lama dah lagi. Tak boleh macam tu. Kita ini, dia kalau maafkan ini kalau kata ada keikhlasan, ya. Bukan maafkan untuk orang benarkan orang rompak, tak. Bukan maafkan untuk dia fitnah kita, tidak. Dia maafkan ini untuk kita bawa kebaikan. Fa'aslahu baina akhawaikum, itu untuk bawa kebaikan. Sebab itu disebut umpamanya dalam Al-Quran, bila dalam asbabun nuzul berlakunya kesalahan beberapa pengikut Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud kerana gila dengan ghanimah, hasil rampasan perang, maka turun ayat Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini rahmat, kasih sayang. Fabima mana rahmat, kasih sayang itu penting. Allah menyebut, Rasulullah punya kasih sayang, kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka dengan syarat wastaghfir lahum, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana runding sama kita, termasuklah surah Kursi, berunding, ya, dikata wasyawirhum fil amr, berunding. Kemudian buat keputusan, kena ada keputusan. Dalam perundingan ni tak semua boleh setuju. Saya dalam jemaah menteri pun, Datuk Mat Hassan ada, dia belah kanan saya, ada yang tak setuju dalam perbincangan, tapi dah kita putus wasyawirhum fil amr, kemudian dah putus faiza azamta, kalau nampak berbual dan ta tu pengurusi, ya, putus, jalanlah, fatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah SWT. Sebab apa kita tawakal? Kerana innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah itu kasih
kepada orang yang bertawakal. Bukan ingat aku paling kuat, aku paling pandai, aku dah khidmat dengan sangat baik, ataupun strategiku terbaik. Ya, semua itu ada kebenarannya, tapi tawakal Allah kerana Allah kasih kepada orang yang bertawakal. Apakah semua hal di kementerian, menteri buat keputusan, tentu kadang-kadang ada perbezaan pendapat, tapi siapa ketuanya? Menteri. Dah ambil keputusan, tawakallah, jalanlah, barulah kuat jamaah itu. Jadi kita mahu supaya dengan semangat ini kita bawa perubahan. Tak apalah yang mereka cerca dan fitnah, tak apa. Dia kata kalau kita ambil alih, habis Islam di negara ini. Padahal bila kita ambil alih, peruntukan Islam bertambah. Bila kita ambil alih, sekular semua. Padahal JAKIM dan program Islam bukan saja bertambah, tetapi pengaruh dan peranan mereka lebih luas. Jadi ini bertentangan. Kalau kita ambil alih, lelaki boleh kahwin dengan lelaki, belum lagi lah saya tengok. Ini masalah. Di Perlis ada yang katakan kalau sekarang PH dan BN ambil alih, anak-anak di sekolah habis buka tudung semua, pakai skirt balik. Macam ahli parlimen tu tengok pakaian nurse ni, kita tengok elok aja, dia tengok kat mana saya tak tahu. Ni masalah penyakit ni lah. Lebay-lebay ni kadang-kadang kena jaga-jaga. Orang tengok, saya tengok sopan, tutup aurat, dia agak ada teropong sampai ke dalam. Apa? Baik, jadi janganlah hina. Nurse itu, khidmat mereka, jurawat itu sangat penting. Dan semasa Covid, selepas Covid, orang yang pergi ke hospital tahulah pengorbanan mereka, khidmat mereka. Janganlah kita perlekehkan. Kemudian semalam kat Bangkit pula, ini saya ganti pengurusi Feda, terbincang kawan-kawan. Kemudian ahli Dewan Undangan Negeri PAS kata Anwar dah lantik Teresa Kok. Apa benda ni? Jadi semalam saya jumpa Teresa Kok, saya kata tahniah lah kamu dah kata, orang kata siapa lantik jadi pengurusi Felda. Jadi kita boleh bergurau lah, tapi yang maksud itu nak fitnah, ya. Ini dia keadaan dalam negara kita. Jadi fitnah bila dah kena serang kuat, apa minta maaf, banyak begitu. Jadi mudah-mudahan negara kita diselamatkan. Pertama, selamat dari sakau. Kedua, selamat dari fitnah. Dan untuk tentukan terus selamat, bagilah sokongan kepada kerajaan PHBN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.